Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat berpuasa. Okey, untuk rasanya kali pertama video waktu bulan Ramadan pada tahun 2022 ini kita bersiaran di laman sumber inspirasi YouTube channel. Masih saya lagi Syazani Rosli. Okey, mewakili tim sumber inspirasi untuk perkongsian berkenaan tentang sambungan topik zikrullah, okey, karya berguru kepada Allah, karya Abu Sangkan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana Ramadan anda kali ini? Semoga kita semua dapat menjalani ibadah Ramadan, ibadah kata bulan berpuasa, tarawih dan sebagainya dengan baik sekali, insya-Allah. Semoga diberi kesihatan yang baik pada bulan Ramadan kali ini. Okey, tanpa memangsa, kita teruskan kepada part yang ketiga, yang mana saya telah bercakap berkenaan tentang kita akan sentuh seperti mana dalam buku ini, iaitu surah As-Sa'ad. Okey, ayat 75 hingga 83. Yang mana surah ke-38, iaitu Allah berfirman, "Hai iblis." Anda boleh semak surah yang ke-38 ayat 75. "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, kerana engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari syurga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, bertangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yakni hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Masya Allah. Sungguh banyak iktibar yang kita boleh dapatkan daripada surah ke-38 ayat 75 hingga 83 ini. Anda boleh semak semula. Okey, jika anda nak memahami lebih mendalam. Jadi kalau kita perhatikan dialog antara iblis dengan Allah di atas, seperti yang disebut tadi, kelihatan sekali iaitu bekas keakraban antara Khalik, iaitu antara pencipta dan makhluknya, bahawa dia sangat percaya kepada Allah. Dia bertauhid dan mengetahui bahawa tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Dan dia juga memuja Allah dengan menyebut apa? Dia menyebut, "Demi kekuasaan kau, fa bi'izzatika." Fa bi'izzatika. Dia juga selalu memanggil Allah dengan menyebut, "Ya Rabbi," ya Tuhanku. Ini iblis. Dan yang terakhir, dikabulkan doanya, iaitu agar dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Iaitu hampir saja seumpama kita tengok iblis ini memang sebagai hamba yang sangat dekat, iaitu dia berdoa, dia memohon kepada Allah, seperti kita tengok dalam surah ni tadi. Dia bertauhid, dia bermakrifat kepada Allah. Tapi kerana hanya satu kesalahan, bukan hanya satu saja kesalahan, iaitu apa iblis itu? Iaitu dia tidak mahu mengendahkan perintah Allah SWT, iaitu untuk sujud, untuk menghormati kepada Adam. Bererti ia tidak mengakui ataupun tidak menerima keputusan daripada Allah yang Maha Bijaksana, disebabkan oleh kesombongan iblis tadi, yang merasa diri dia lah yang paling baik. "Ana khairu minhu." Aku lebih baik dari Adam. Itu perkataan iblis. Jadi ada sebahagian ahli zikir yang tidak mahu lagi melaksanakan solat dengan dalil bahawa mereka sudah sampai tingkat makrifat atau fana, dengan alasan bahawa dirikanlah solat untuk
mengingatiku. Surah Taha, surah yang ke-20 ayat 14. Kerana tujuan solat adalah kerana adalah ingat kepada Allah. Namun sebenarnya orang ahli zikir yang tidak solat ni, dia tidak sedar bahawa ingat di sini tidak hanya kepada namanya, nama Allah atau kepada zat Allah, tetapi konsekuensinya dia harus pula menerima apa kemahuan yang diingat, iaitu kemahuan Allah SWT, seperti apa yang telah diperintahkan di dalam syariatnya, iaitu bersolat. Sebab tu inilah yang kita perlu bagi ahli zikir, okay, perlu ingat, perlu luruskan balik jalannya jika ada, mungkin segelintir sahaja, iaitu yang menggunakan alasan surah Taha surah ke-20 ayat 14 ini, iaitu dirikanlah solat untuk mengingatiku, tapi perlulah berlandaskan kepada apa yang termaktub dalam syariat. Manakala kita bandingkan pula dengan sikap syaitan yang tidak mengikuti kemahuan ilahi, iaitu perbuatan meninggalkan kebiasaan syariat, iaitu khari'ul adah, dianggap perbuatan seorang waliullah, iaitu meninggalkan syariat ini. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menegakkan syariat. Syariat apa? Syariat solat, syariat muamalat. Sedangkan kedudukan baginda berada di atas segala para wali, walaupun di mana saja, di dunia mana saja pun, dengan alasan yang seakan-akan masuk akal, serta dengan ditandai kelebihan-kelebihan spiritual yang menakjubkan. Jadi janganlah kita heran jika setan pun mampu menembusi alam-alam gaib dan mampu menyelami fikiran dan hati manusia. Bahkan dia mampu berjalan melalui aliran darah, yajri dam, kerana memang dia dikabulkan permintaannya. Wallahu alam. Ini yang seperti disebut dalam buku ini. Wallahu alam. Hanya Allah saja yang mengetahui niat, hati dan sebagainya. Jadi apa yang disebut tadi adalah berada dalam buku. Cuma kita letakkan keyakinan kita bahawa Allah SWT yang menguasai, yang tahu segala-galanya. Syaitan ini pun duduk jauh, malah tidak ada apa-apa berbanding kekuasaan Allah. Tapi perlu kita ingat tadi bahawa orang yang mengingati Allah ini perlulah berlandaskan syariat dan perlulah mengikuti syariat. Kerana Nabi SAW turut sama menegakkan syariat dan juga muamalat. Apatah lagi kita. Seorang wali adalah kekasih Allah dan merupakan wakil Allah di dalam melaksanakan tugas-tugas menegakkan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah sedikit perkongsian berkenaan tentang mula-mula kita sebut, kita sentuh surah yang ke-38 ayat 75 hingga 83. Jadi dialog-dialog tadi anda boleh tengok dalam Al-Quran, terjemahan yang anda ada, mengikuti apa sahaja negara yang anda ada. Mungkin anda seorang yang warga negara Indonesia, mungkin anda seorang warga negara Malaysia. Jadi terpulang anda nak tengok mana satu ataupun mana-mana negara. Jadi apa iktibar yang boleh kita ambil tadi? Kita tengok syaitan ini dia taat pada asalnya. Dia mengakui keberadaan, keesaan Allah, dan malah dia berdoa, dia memanggil Allah juga, ya Rabbi, ya Tuhanku. Dan dia juga menyebut demi kekuasaan engkau. Dan dia memang mengakui, dia bermakrifat, bertauhid. Tapi kerana kesalahan dia, iaitu tidak mahu mengikuti perintah Allah SWT untuk menghormati, untuk bersujud kepada Adam, maka beliau mendapat hukuman yang setimpal kerana mengingkari. Jadi begitu juga yang dipetik tadi, ahli zikir yang ingin mengingati Allah, jadi perlu ingat bahawasanya kita dalam masa yang sama perlu berlandaskan syariat. Kita tak kata jangan jadi ahli zikir, cuma syaitan itu pasti kerjanya tadi, itu apa? Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Jadi marilah kita sama-sama luruskan kembali, sentiasa refresh kita punya niat, lurus berada di jalan Allah ke arah menjadi manusia yang mukhlis, insya-Allah. Semoga kita terhindar daripada godaan-godaan syaitan, insya-Allah.
hatta kita berada di jalan mana pun, insya-Allah. Jadi sekian saja perkongsian saya berkenaan tentang ini zikrullah part yang ketiga, okey, surah As-Sa'ad, surah 38 ayat 75, okey, merujuk kepada tulisan berguru kepada Allah, karya Abu Sangkan, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada anda sudi menonton. Saya mohon maaf segala kesilapan jika ada. Sila komen di komentar jika ada sebarang kesilapan, jika ada sebarang ulasan. Okey, jika anda rasa bermanfaat, sila share kepada semua social media platform yang anda ada, insya-Allah. Semoga kita semua dapat berbagai manfaat. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Kami di tim Super Inspirasi doakan agar anda semua sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Selamat menyambut bulan Ramadan ini, meneruskan baki Ramadan yang mungkin separuh, lebih separuh lagi. Jadi teruskan beribadat, insya-Allah kita semua agar dapat manfaatkan Ramadan kali ini. Kita jumpa lagi. Kami doakan agar anda semua bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.